Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi daripada saya Muhammad Zalimi bin Muhammad Rais daripada SAP 64 dengan nombor metrik 2021-0872. Hari ini saya akan membincangkan serba sedikit berkaitan dengan pemerintahan, satu jenis pemerintahan iaitu pemerintahan secara monarki. Serawanya perkataan monarki berasal daripada perkataan monarch atau dalam bahasa Latin iaitu monarchia yang berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu monarches. Perkataan monarki ini dihasilkan daripada perkataan monos yang bermaksud satu ataupun tunggal dan archo yang bermaksud untuk memerintah atau archon yang bermaksud penguasa ataupun ketua. Ditambungkan untuk semua ini disebut sebagai penguasa mutlak nominal yang tunggal. Dalam penggunaan semasa, kerajaan monarki merujuk pada sebuah sistem pemerintahan secara turun-temurun iaitu dan juga boleh juga dikenali sebagai sistem pemerintahan beraja. Untuk membincangkan apakah itu pemerintahan secara monarki. Monarki adalah apabila sebuah kerajaan itu memerintah dengan mempunyai bentuk pemerintahan di mana raja adalah sebagai ketua negara untuk di dalam negara itu seumur hidupnya. Dan tapi kuasa raja adalah terhad bagi kerajaan monarki yang menggunakan pemerintahan secara perlembagaan. Tapi kerajaan monarki yang menggunakan kuasa mutlak adalah kuasa penuh. Untuk secara lebih mendalam, monarki yang mempunyai pemerintahan perlembagaan adalah apabila kuasa raja adalah takluk pada perlembagaan negara, iaitu peraturan-peraturan yang ada dalam sebuah negara itu. Dan raja adalah berfungsi sebagai sebuah simbol perpaduan dan kesinambungan negara itu sahaja kebanyakannya. Dan raja permulaan juga mempunyai kuasa politik yang terhad dan selalunya akan dikuasai oleh seperti Perdana Menteri atau Presiden di bawahnya untuk menjadi sebagai penasihat pada raja itu. Untuk monarki mutlak pula ialah raja meminta sebagai seorang autokrat dengan kuasa mutlak, iaitu kuasa penuh ke atas negara dan pemerintahannya. Jadi tidak siapa lagi yang akan tiada yang lain yang menguasai dalam pemerintahan ini. Ya. Kuasa pemerintahan raja ini juga boleh berkembang ke bahagian-bahagian dalam negara seperti eksekutif, perundangan dan juga kepimpinan negara itu. Dia akan bebas untuk menguasai, untuk mengubah dan juga menjaga negara itu sepenuhnya. Ketua negara bagi kerajaan monarki biasanya adalah membawa gelaran seperti Maharaja, Raja, Ratu, Maharani. Dan untuk negara kita Malaysia, kita terdapat yang di Pertuan Agong. Terdapat juga gelaran lain yang muncul. Dalam pemberian takhta kepada golongan demokrasi daripada pemerintahan monarki ini, sebilangan besarnya memberikan takhta kepada keturunan mereka dan selalunya akan membentuk sebuah zaman dinasti. Contohnya seperti China ketika dahulu yang mempunyai dinasti Qing dan berbagai lagi. Terdapat juga raja-raja yang memilih dan juga mengisytiharkan diri mereka untuk memerintah apabila mereka dikatakan layak untuk menjadi seorang ketua dalam negara monarki itu. Pemerintahan monarki ini adalah bentuk pemerintahan yang biasanya muncul hinggalah pada abad ke-20. Dan pada masa kini terdapat dalam 43 negara di dunia ketika ini yang mempunyai pemerintahan secara beraja dan juga iaitu pemerintahan monarki. Tapi pemerintahan monarki ketika ini moden selalunya cenderung menjadi sebuah kerajaan yang monarki yang berperlembagaan di mana raja mempunyai kuasa politik yang terhad atau tidak mempunyai kuasa politik yang sebanyak ketua negara seperti presiden ataupun seperti Perdana Menteri di seperti negara kita berbanding dengan pemerintahan yang secara republik. Namun juga beberapa negara seperti hari ini seperti Qatar, Maghribi dan Thailand, raja mereka masih lagi mempunyai pengaruh politik yang lebih besar daripada mana-mana pihak berkuasa dalam negara mereka. Walaupun kerajaan mereka menggunakan pemerintahan monarki secara berperlembagaan. Dan pada ketika ini hanya 5 kerajaan saja yang mempunyai pemerintahan monarki yang secara mutlak kini pada waktu ini, iaitu seperti kerajaan Brunei, Oman, Saudi Arabia, Vatican City dan kerajaan Swatini. Bagi dalam sejarah kewujudannya pemerintahan monarki ini, kerajaan monarki ini dikatakan didahului oleh hierarki masyarakat prasejarah ataupun pemerintahan suku.
dan masyarakat sekali turut dikenal telah membentuk negara-negara monarki ini seperti di zaman Mesopotamia, di Mesir Purba dan tamadun lembah Indus. Dari rekod terdahulu, raja selalunya akan dipilih secara turun-temurun ataupun dipilih daripada orang yang layak untuk memerintah, sama seperti sekarang dikatakan itu. Dan raja memegang fungsi sakral dan kadang-kadang dikatakan dikenali sebagai keturunan ilahi. Hal ini seterusnya mewujudkan sebuah konsep bagi orang yang dalam pemerintahan monarki, iaitu divine right of kings. Divine right of king ini juga disebutkan sebagai hak ilahi ataupun mandat daripada Tuhan. Ia adalah sebuah doktrin yang telah dibuat oleh pemerintahan monarki dalam pemerintahan monarki untuk doktrin politik agama. Ia sebagai doktrin politik dan agama yang mengenai kesahan kuasa politik seorang monarki. Doktrin ini menyatakan bahawa raja yang di dalam sebuah pemerintahan monarki tidak dihadkan oleh pihak berkuasa duniawi seperti sebuah parlimen, dan hak raja ini untuk memerintah adalah berdasarkan kepada perintah Tuhan. Jadi mereka ini tidak akan terhad daripada kuasa dunia. Jadi mereka boleh buat lebih kuasa lagi, dan mereka ini juga akan dapat meningkatkan kedudukan mereka sebagai ketua negara, ketua di dalam negara, dan juga jadi rakyat akan susah untuk mengkhianati mereka ketika apabila mereka jadi raja. Seterusnya, untuk membacakan berkaitan kemusatan pemerintahan secara monarki telah berlaku apabila menjelang pada abad ke-17. Apabila abad ke-17, pemerintahan secara monarki ini telah pun dicabar oleh evolusi parlementarisme seperti pergerakan komunal abad pertengahan ataupun juga dikenali sebagai medieval era yang meningkat. Anti-monarkisme moden seperti penggulingan sementara terhadap monarki Inggeris oleh Parlimen England pada tahun 1649 yang muncul adalah satu contoh yang memulakan kemusatan pemerintahan secara monarki ini. Seterusnya, pemerintahan secara republik yang muncul telah menjadi bentuk pemerintahan yang melentang dan menjadi alternatif kepada pemerintahan monarki. Dan pada abad ke-20, banyak negara telah menghapuskan cara pemerintahan monarki dan menjadi lebih memilih untuk menjadi republik, terutamanya setelah berlakunya Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, kerana ianya lebih praktis untuk setengah negara daripada pemerintahan monarki. Jadi untuk sekarang pula, zaman sekarang, untuk pada pemerintahan sekarang lebih kepada kebanyakannya menggunakan pemerintahan demokrasi, dan monarki ini jadi berbentuk kecil. Seperti dalam negara, misal kita bernegara yang mempunyai demokrasi, tapi kita mempunyai monarki apabila dengan di-Pertuan Agong, tapi kita masih lagi demokrasi. Itu saja daripada saya untuk membicarakan berkaitan dengan demokrasi. Terima kasih.